أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan bahawasa warna tubuhnya sallallahu alaihi wasallam putih cenderung kepada merah. Qala muallifu rahimahullah taala. Jadi setengah daripada perkara yang masuk di dalam sepatutnya diketahui oleh orang Islam tentang maklumat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam bahawasa warna tubuhnya itu ialah putih cenderung merah kepada merah. Putih dia orang Arab ini dia secara dasarnya dia ada dua. Satu, Arab itu Arab yang tubuh kulit dia tu berwarna putih. Satu lagi dia agak kehitam-hitaman, agak gelap sikit. Dia ada Arab yang warna kulit dia tu gelap. Jadi Nabi daripada keturunan Bani Quraisy yang merupakan dari segi orang panggil bangsa, maknanya bangsa Arab tu sendiri dia adalah kumpulan yang terbaik dari sudut bangsanya dan juga dari sudut bahasa. Bahasanya adalah bahasa fushah sebagaimana bahasa Al-Quran. Itu maknanya Bani Quraisy. Jadi warna tubuh Nabi-nya ialah putih cenderung kepada merah. Itu disebut di dalam hadis, maksudnya sahabah yang meriwayatkan. Maknanya yang musyahadah akan keadaan tubuh badan Nabi, khalq. Maknanya kejadian tubuh badan Nabi dari segi rupa parasnya dan juga warna kulit, itulah para sahabah lah. Jadi sahabah meriwayatkan apa yang mereka lihat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahawasanya ialah kesudahan anbiya. Itu wajib kita i'tiqad lagu tu. Karena kenyataannya dalam Quran. Mana wajib kita i'tiqad ni masuk dalam jumlah wajib. Bahawasanya ialah kesudahan anbiya dan mursalin, khatamul anbiya wal mursalin. Maknanya ini adalah mana satu akidah daripada ataupun mu'taqadat. Mu'taqadat perkara-perkara yang diiktikadkan. Jadi setengah daripadanya penegasan dalam akidah kitanya ialah Nabi Muhammad itu ialah kesudahan khatamul anbiya wal mursalin. Itu adalah satu akidah.
Jadi maksudnya wajib kita beriktikad begitu. Nah, maknanya kesudahan anbiya dan mursalin maksudnya la nabiyya ba'dah. Tidak ada dah nabi selepas daripadanya. Jadi kalau pergi molek-molek hak ni, cukup untuk tidak boleh terjebak dengan mengakui dakwaan-dakwaan manusia-manusia yang selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi. Mana dakwaan nubuwah daripada manusia-manusia yang datang selepas daripada nabi tidak boleh diterima sama sekali, tidak kira macam mana alasan dia ataupun dolok dalihnya. Sebagaimana yang berlaku dia bukan saja di Malaysia, di Jepun dan seluruh dunia. Mengaku jadi nabi ni berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Jadi di tempat kita sendirinya seperti Rasul Melayu yang agak geger dan agak timbullah isu dia ialah Rasul Melayu di Selangor dulu bersekali dengan isu ayah pin. Jadi oleh kerana dia tu sekali dengan isu itu, makna dia tergelar sikit. Kerana ayah pin tu Tuhan. Jadi itu yang akhirnya telah maksudnya dia sendirinya di dalam mahkamah telah meletakkan jawatan. Dia ijtihad, dia letak jawatan sebagai Rasul Melayu. Itu kenyataan. Itu sudah agak lama. Kemudian dia dipenjarakan 9 tahun. Sekarang dia duduk luar dah. Jadi entah macam manalah dia bertaubat itu makna ataupun dia kembali semula, wallahu a'lam. Jadi maknanya dan yang mengikuti dia ni bukan orang yang kalau kita kata mana orang kampung biasa tidak. Ahli koprak pun ada yang menjadi pengikut dia. Macam mana ahli koprak kita kata orang cerdik lah, orang bijak. Tapi boleh terpengaruh. Makcik-makcik tu keluar dalam TV masa tu. Dengan begitu sangat bangga. Menyatakan mereka itu sudah dijamin oleh Rasul mereka dapat masuk syurga. Jadi tertipu daya. Sedangkan kenyataannya dalam akidah kita bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Jadi pegang ini baik-baik. Maksudnya apa lagi? Yang maknanya kalau kesudahan, hak sudah terakhir, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Ataupun macam mana bahasa yang kita nak gunakan. Untuk memperjelaskan dan menegaskan makna ini. Jadi sepatutnya maknanya itu ialah kerana kegersangan bagi setengah daripada manusia itu terhadap agama Islam sehingga sampai peringkat mereka ni begitu mudah ditipu dayakan oleh manusia-manusia yang nak mengambil kesempatan. Bapa nak mengaku jadi nabi, kerana nabi ni maknanya kalau kita ni jadi nabi, maksudnya ketaatan yang paling tinggi selepas daripada Tuhan ialah nabi lah. Dia memang perangai kita manusia, kita suka kalau orang boleh patuh kepada arahan kita. Sebab itulah antaranya kita nak kepada anak. Sebab nak suruh. Anak kita dilahirkan, kemudian dia membesar. Sampai satu tahap umur, boleh disuruh. Buat itu, ambil itu. Jadi itu satu bentuk orang panggil, makanan orang panggil ruhi kita. Maknanya bahagia. Mana ibu bapa bila sampai satu tahap anak ni boleh suruh apa? Suruh ambil benda tu, benda ni. Ayatnya malahnya dia nak bergerak nak ambil sendiri, disuruh anak. Jadi dia nak minta tolong dan adanya anak ni ialah tempat nak curah kasih sayang. Sebab Tuhan dah beri kepada kita anugerah, itulah sifat kasih sayang. Jadi ini maksudnya orang nak jadi nabi, nak jadi rasul kerana mereka nak meraih kesempatan daripada kepentingan mereka. Bila mereka itu dah diakui sebagai rasul atau nabi, maknanya ketaatan mutlaqan. Dia dua sahaja taat yang mutlak, itulah kepada Allah dan juga rasul. Lain daripada tu ketaatan muqayyad. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul
wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah oleh kamu akan Allah Ta'ala dan taatlah oleh kamu akan Rasul dan ulil amri. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan taat kepada pemerintah, itu tidak diulangi perkataan ati'u. Maka ulama telah mentafsirkan bahasanya mentaati pemerintah itu bukan mutlaqan, sebagaimana ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi ketaatan kepada selain daripada Allah Rasul adalah muqayyad. Qaidnya apa dia? Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk pada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti taat ra'iyah kepada pemerintah selagi tidak bercanggah dengan syariat. Taat anak-anak kepada ibu bapa, sekiranya yang diperintah ataupun yang disuruh oleh ibu bapa kita itu tidak melibatkan kederhakaan kepada Allah Ta'ala. Isteri taat kepada suami, maknanya izin Allah Ta'ala lebih besar daripada izin suami. Ada orang perempuan apabila diteguri dia kerana tidak menutupi aurah, lalu dia mengatakan bahawasanya suaminya mengizinkan dia untuk tidak memakai khimar ataupun memakai tudung. Jadi izin suami saat ini tidak boleh dipakai kerana dia bercanggah dengan izin syarak ataupun Allah Subhanahu wa taala. Maknanya syarak tidak mengizinkan. Bila bercanggah dengan Allah, bercanggah dengan syarak, maka hak makhluk ni tak boleh diikut. Tapi begitulah ada isteri-isteri yang konon-kononnya berjuruh kerana mentaati suami, tapi tak kena cara mentaatinya. Jadi makhluk selain pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketaatan itu mestilah mana ada ialah muqayyad, mana diqaid dengan tidak ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itulah ramai orang-orang di sepanjang sejarah kehidupan manusia ni pakak nak mengaku jadi Rasul, jadi Nabi. Kerana bila ada orang tu anggap kita Nabi, makna kita boleh tahan nak suruh apa pun, dia kena buat. Tu. Qala muallifur rahimahullahu ta'ala, maka tafriq kesimpulan daripada itu, kesimpulan daripada kata ini semua ni masuk dalam jumlah wajib. Jumlah wajib dan sepertilah warna tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebut dalam hadis. Maksud hadis itu ialah periwayatan oleh sahabat yang melihat warna kulit Nabi itu macam mana. Dan itu bukan seorang dua yang meriwayatkan begitu. Maka dia menjadi dalil. Maka dengan sebab itu dia masuk dalam jumlah yang wajib. Jadi kesimpulannya, tafriqnya, tafriq ni ialah kesimpulan. Maka barang siapa mendakwa akan jadi Nabi. Jadi Nabi itu dia panggil nubuwah. Tak kira siapa-siapa pun yang mendakwa akan nubuwah, kenabian. Dia mendakwa dia tu adalah Nabi ataupun Rasul. Kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana setelah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi kafir. Ya wal iyadzabillahi ta'ala. Sebab bagi orang panggil bagi nyata. Bagi nyata, bagi yang telah orang panggil maknanya ada dalil. Maknanya menunjukkan Nabi sendiri yang mengatakan dia tu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Jadi tiba-tiba ada orang yang mengatakan dia tu adalah Rasul atau Nabi, atau dia jadi kafir. Dengan tidak ada khilaf ulama wal iyadzabillah, makna kita minta jauhlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam di Yaman ada satu orang yang menggelarkan diri dia Rahmanul Yamaniyah. Rahman ini, perkataan Rahman itu khas pada lafaz dan umum pada makna. Tidak boleh kita letakkan nama tu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'ullaha wa a'udzu'ur rahman. Jadi makna seru oleh kamu akan Allah dan serulah akan Ar-Rahman. Jadi begitu tidak disebutkan Ar-Rahim, tidak begitu.
Jadi Ar-Rahman itu kita belajar dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dia khas pada lafaz tapi umum pada makna. Allah khas pada lafaz dan juga makna. Jadi Ar-Rahman khas pada lafaz, umum pada makna. Ar-Rahim khas pada makna. Tapi umum pada lafaz. Lafaznya kita nak letak nama tanpa bubuh perkataan Abdur, mana Abdur Rahim, boleh kita sebut Ar-Rahim kepada itlaq. Itlaq kepada manusia, maknanya itu boleh. Tapi Ar-Rahman tak boleh. Ar-Rahman ni kena bubuh Abdur Rahman. Tu. Kerana perkataan Ar-Rahman itu adalah kekhususan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Musailamah Al-Kadzdzab, dia menggelarkan diri dia adalah Rahmanul Yamaniyah. Dia sendiri yang menggelarkan dia itu Rahman. Tetapi dia telah terkenal, tak timbul nama Rahman itu. Yang terkenalnya ialah Al-Kadzdzab. Seorang yang sangat berdusta itu ada disebut dalam hadis, mana as-sidqu yajurru ila al-bir wal birru yajurru ila al-jannah. Mana bercakap benar itu membawa kepada bir, kebaikan itu membawa kepada syurga. Sentiasalah hamba itu bercakap benar hatta yaktubullah, sehingga Allah Ta'ala tulis dia itu sebagai as-sadiq, mana seorang yang sangat benar, dilabelkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya seorang itu sentiasalah dia bercakap benar sehingga Allah Ta'ala yang melabelkan dia sebagai seorang yang benar. Jadi kalau Allah Ta'ala telah cop dia, label dia sebagai seorang yang benar, itulah sifat dia. Dan wal kadhib wal kidbu, kebalikan daripada itu yajuru ilal fujur. Maknanya bohong, dusta membawa kepada melakukan kejahatan. Wal fujur itu makna yajur ilal nar, kepada neraka. Sentiasalah kata Nabi seorang itu bercakap dusta. Mana dah jadi nasib makan air minum dia. Jadi kebiasaan dia bercakap bohong sehingga hatta yaktuballah, sehingga Allah Ta'ala tuliskan dia itu minal kadzabin, daripada orang-orang yang berdusta. Maksud Allah Ta'ala yang melabelkan dia sebagai pendusta. Maksudnya apabila orang itu sudah berhak dengan gelaran ini. Jadi kalau mana orang yang sangat benar, maka itulah. Dan kalau dia telah digelarkan sebagai pendusta, siapa dia yang Allah Ta'ala yang menjadikan dia tu berhak digelar dengan pendusta, bermakna maknanya diri dia itu adalah gambaran diri dia ialah dusta. Jadi makna seorang maksudnya orang yang terlalu banyak berdusta. Jadi dengan sebab itu kita ni ada cakap bohong, berdusta tapi kita kena bertaubat, wajib kita bertaubat, dan jangan orang panggil ambil mudah, dan akhirnya menjadi dah bila Allah Ta'ala labelkan dia panggil dusta, maka itu adalah bahagian daripada dirinya, sifat yang sangat rasikhah. Jangan sampai Allah Ta'ala menggelarkan mana kita tu pendusta. Jadi nak boleh macam ni lah, macam kita kata kedekut. Kita bukan kedekut juga, tapi kita mana kita dah susuk dah perangai kedekut kita. Kita pandai cover, kita pandai jaga. Tapi apabila seorang itu terlalu kedekut, bakhil, maka secara tidak langsung ramai-ramai orang akan menggelarkan dia sebagai tai hidung masin. Itu kinayah, mana tangkar jering, apa-apa saja. Gelar-gelar yang menunjukkan dia tu sangat kedekut. Dan dia sendiri pun dia tak boleh mengelak dah. Daripada memang dia tak boleh nak tudung dah. Memang dah jadi perangai dia dah. Jadi perangai yang tidak elok, sifat yang tidak elok ini jangan sampai kepada dah dia jadi sangat rasikhah sehingga kita tu dah dikenali dengan jenama itu. Tu. Maka seperti Musailamah Al-Kadzdzab ini, yang dia menggelarkan dirinya Rahman tapi tak timbul nama tu. Maknanya digelarkan dia sebagai Al-Kadzdzab. Jadi dia sendiri pun maksudnya dah jadi tak apa. Dia tak marah pun orang gelar dia tu sebagai Al-Kadzdzab. Dia mengutuskan surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia adalah rasul di Yaman, Nabi rasul di Makkah. Jadi mereka tidak perlu berbalah. Mereka adalah rakan sejawatan.
Begitu sahabat membacakan surah itu, Nabi mengambil surah itu lalu Nabi mengoyok-ngoyok dengan ekspresi wajah yang sangat marah. Maknanya Nabi sangat marah. Kerana jadi Rasul, jadi Nabi ni tidak boleh. Mana kita mendakwa-dakwi dia, ni malaikat Allah Ta'ala. Rasul, Nabi sekalipun dia tidak menyampaikan risalah agama, dia kena royak, dia tu adalah Nabi. Sebab Nabi itu dia ada Nabiun, satu lagi Nabiun. Nabiun itu maknanya yang memberitakan. Jadi yang memberitakan maksudnya dia kena royak dirinya adalah Nabi supaya dia dimuliakan. Dia berbeza dengan wali. Nabi dia kena, sebab dia adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dipilih oleh Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala nak memuliakan dia. Jadi dia kena bagi tahu kepada manusia bahawa dia adalah Nabi. Maka di sana ada percaman-percaman, pendomen-pendomen mengenali Nabi yang sebenar, Rasul yang sebenar. Jadi maknanya, begitulah mana orang yang jadi Nabi dia kena royak lah. Dia tu adalah Nabi. Jadi seumpama Musailamah Al-Kadzdzab, begitu dikutuki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perbuatan dia. Nabi sangat marah kerana maknanya dia mendakwa dirinya adalah Rasul ataupun Nabi. Jadi la nabiyya ba'dah, itu tafsirnya. Mana Nabi Muhammad itu ialah khatamul anbiya wal mursalin, dengan makna la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi selepas daripadanya. Jadi apapun dakwa-dakwi yang mengatakan seseorang itu dia adalah Nabi Rasul, tidak boleh diterima sama sekali. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, bahkan orang-orang yang mendakwa dia tu adalah Nabi, dia jadi kafir. Dan bahawasanya diperanakkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada negeri Makkah, suatu perkara yang maklum, ma'ruf, diketahui oleh semua orang. Dia panggil tahu secara bid-darurah. Mana al-ma'lumu bid-darurah, minan dini bid-darurah. Maksudnya diketahui bahasanya, maknanya diketahui dia tu dengan secara sangat mudah. Jadi, sangat mudah tu makna secara latas. Secara latas ni maknanya kecur, semua orang tahu berlaku. Jadi adalah sangat ajib, pelik kalau ada seorang, apatah lagi kalau orang Islam tak tahu kata Nabi ni beranak di Makkah. Budak-budak yang baru masuk kelas tadi pasti pun makna tahu. Qala muallifur rahimahullah ta'ala, ataupun di dalam Quran disebut sebagai Bakkah. Mana inna awwala baitim wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Bakkah itu maksudnya ialah Makkah lah. Dan dibangkitkan dia jadi Rasul. Maksudnya risalah. Yang mula-mulanya ialah nubuah, dilantik jadi Nabi dulu. Diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, kemudian jadi Rasul. Pada Mekah. Makna dibangkitkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Mekah, makna di negeri Mekah. Padahal 40 tahun umurnya. 40 tahun Qamariyah. Bukan tahun Syamsiah. Qamariyah makna tahun Hijrah. Jadi kalau tahun Hijrah, ketika kita berumur 36 tahun, maka mengikut tahun Syamsiahnya, tahun Masihi, maka pada masa itu sebenarnya kita telah berumur 37 tahun 1 bulan beberapa hari. Kerana tahun Islam itu 354.3667 hari. Sedangkan tahun Masihi, tahun Syamsiah 365.25 hari. 0.25 itu makna 1/4 hari. Dicukupkan 4 tahun jadi tahun lompat. Jadi, bezanya 11 hari. Setiap tahun maknanya tahun Qamariyah meninggalkan tahun Masihi sebanyak 11 hari. Kalau 3 tahun jadi 33 hari. Jadi 1 tahun ada 12 bulan, jadi 212. 3 dorak 12 jadi 36. Jadi ketika kita berumur 36 tahun, kiraan tahun Masihi, kita sudah berumur 37 tahun. Makna sebulan lebih. Jadi begitu Nabi berumur 40 tahun. Makna dengan kiraan tahun Hijrah,
Begitu Nabi dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat, nah, secara rasminya sebagai Rasul dan sebagai Nabi. Jadi Rasul padanya padahal 40 tahun, yakni umurnya 40 tahun, dan diam ia pada Mekah kemudian daripada demikian itu. Setelah Nabi ini telah dinobatkan oleh Allah Ta'ala, diangkat dia sebagai Nabi Rasul, maka Nabi duduk, mana mendiami Mekah selepas jadi Rasul itu, ba'dal bi'tsah, dia panggil bi'tsah, dibangkitkan jadi Rasul, itu dia panggil bi'tsah. Wajib kita beriman bahasanya al-bi'tsatu itu adalah hakun, adalah sebenar. Jadi selepas daripada bi'tsah selama 13 tahun. Maknanya Nabi berdakwah di Makkah 13 tahun, maka berpindah ia ke Madinah. 40 tambah 13, jadi 53 tahun. Jadi Nabi berhijrah ke Madinah ketika umurnya 53 tahun, ialah sebaya dengan Anas sekarang. Nah, 53 tahun Imam Syafi'i radhiyallahu an meninggal dunia. 53 tahun. Oh, jadi makna Imam Syafi'i meninggal dunia umur Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, tu. Walaupun 50 tahun tapi seolah-olahnya macam beratus-ratus tahun. Sebab apa? Keberkatan umur itu. Kerana apa? Kerana memang nyata terselah dan itu disebut oleh Nabi. Alim Quraisy, itu disebut oleh Nabi dalam satu hadis. Alim Quraisy, seorang alim Quraisy yang mana ilmu dia itu tersebar seluruh dunia. Maka tidak ada ulama melainkan mereka mengatakan bahasanya hadis ini kena kepada Al-Imam Syafi'i. Sebab kalau nak kata Imam Abu Hanifah bukan bangsa Quraisy. Nak kata Imam Malik pun dia bukan bangsa Quraisy. Tu. Lepas tu ukuran ilmu Imam Syafi'i pun memang mengatasi. Jadi maknanya hadis ini makna semua ulama mengatakan kena kepada Imam Syafi'i. Jadi mana walaupun umur dia 53 tahun, jasa dia, sumbangan dia, itu yang kita umat Islam ni terlalu banyak menerima jasa daripadanya. Dan itu masuk dia dalam kata Ibn Atha'illah, Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, dia kata men burika lahu fi umrih, siapa yang diberkati baginya pada umurnya, adraka fi yasir minaz zaman, dia mendapat pada sedikit daripada masa mala yadkhulu tahta dawairul ibarah wala talhaquhu al-isyarah, maka dia mendapat daripada sedikit masa itu barang yang tak boleh, yang tidak masuk di bawah daerah-daerah ibarat. Nak ungkapkan kebaikan-kebaikan yang dapat itu makna tak boleh, dan tak menghubungi oleh isyarah tak boleh. Maka di dalam huraiannya maksudnya ada di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu satu malam bagi mereka itu seperti malam Lailatul Qadar. Bukan di bulan Ramadan tak. Ada bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Sebab diberkati umur dia. Jadi konsep panjang umur itu bukannya banyak umur tak, tidak. Tetapi konten pengisian umur itu. Tu. Kita ni sempat lagi boring lah, jemung lah, puas, tak tahu nak buat berapa. Kita tidak menghargai setiap detik masa yang berlalu itu. Wa ma min nafasin, kata Ibn Atha'illah lagi, wa ma min nafasin, tidak ada daripada satu nafas, tubdihi yang engkau zahirkan dia, maksud yang engkau hembuskan dia, illa walahu qadarun fika. Malaikat baginya, bagi hembusan satu nafas itu ada qadar. Qadar tu maksudnya ialah apa yang Allah Ta'ala mahu daripada kita. Setiap masa, setiap detik masa yang ditandakan oleh kata Ibn Atha'illah dengan satu nafas. Kita bertanggungjawab dengan setiap detik masa yang berlalu.
untuk melakukan apa yang diredai oleh Allah Ta'ala saja. Nah, yumdihi yang memperlalukan oleh masa itu akan qadar. Begitu dia termasuk dalam hukukul awqat. Beliau mengatakan kalimat hukukun fil awqat yumkinu qada'uha. Hak-hak yang ada di dalam, hak ni makna kewajiban-kewajiban yang ada di dalam masa mungkin boleh untuk diqadakan dia. Tapi hukukul awqat, ini selaras dengan kata-kata wa ma min nafasin saat ni. Hukukul awqat, hak tadi hukukun fil awqat. Hukukun fil awqat ni apa dia? Kasairil ibadat. Seperti semua ibadat-ibadat. Sembahyang, puasa, itu boleh diqadakan dia. Sebab kewajipan itu ada di dalam waktu. Tapi hukukul awqat, hak-hak waktu, kewajipan waktu itu setiap detik masa itu ada kewajibannya. Jadi kalau berlalu masanya la yumkinu qada'uha, tak boleh nak qada. Sebab bila berlalu masa, maka masa yang kita sedang berada pada masa ada hak dia. Dia tak boleh nak qada. Itu ialah kena kepada al-ubudiyah. Mana ubudiyah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Empat perkara, dia ada pada taat, dia ada pada maksiat, dia ada pada makna nikmat-nikmat dan juga ada pada lawan kepada nikmat mana musibah-musibah. Yakni bagaimana sikap kita kita menanggapi semua ni. Melakukan ketaatan hak Allah Taala nak lagi daripada kita ialah ya Allah Taala nak kita buat ibadat, tapi ya Allah Taala nak di daripada melalui ibadat itu ialah suratul abdiyah, itu disebut dalam kitab Musalli pun ada. Kita sembahyang itu Allah Ta'ala berhadap kepada kita supaya kita berhadap kepada Allah Ta'ala dengan surah gambaran, dengan rupa kehambaan. Rupa kehambaan itu sifat hamba. Hamba orang jadi hamba. Abdiyah makna sifat-sifat yang menjadikan dia itu hamba. Ilah makna Tuhan, ilahiyah makna uluhiyah, makna sifat-sifat zat yang jadi Tuhan. Risalah, nubuah, sifat-sifat kenabian, sifat-sifat yang mentahkikkan kata seorang itu benar adalah Nabi. Nabi ialah orang yang jadi Nabi. Rasul, zat yang menjadi Rasul. Jadi yang menjadi Rasul itu dia ada sifat-sifat yang khusus. Maka begitulah juga. Begitu. Kita sebagai hamba, sifat hamba, apa dia? Debek, kodi, mana kurang, silap, mana salah, hino, bergantung harap, berhajat. Teras kepada amdiyah itulah al-iftiqar. Al-iftiqar, al-ittirar. Kita jadi paling dekat kepada Allah Ta'ala ialah ketika kita paling berhajat, sangat-sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu ada hadis dalam kitab Tajribu Atrafil Hadis menyebut bahawa arba'u da'awat la turaddud, 4 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya doaul marid, doa orang sakit. Mengapa doa orang sakit? Orang sakit hati dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Dari segi zahir, ibadatnya tak sempurna. Kalau dulu boleh sembahyang secara berdiri, sekarang tak boleh berdiri, maknanya secara duduk. Tetapi, penghayatan batinnya, maknanya lebih berkesan. Apabila seorang itu dah buntu dah dengan segala asbab. Kalau sakit, maknanya habis hospital, jajak, klinik, doktor, bomo. Tidak sembuh-sembuh juga, masa tu barulah dia terasa sangat berhajatnya dia kepada Allah Ta'ala. Dan masa itulah tahakkuk makna asy-syafi' Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang boleh menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita sakit, penimpala, makan Panadol misalnya hilang selalu. Tak adalah kita nak angkat tangan, memohon kepada Allah Ta'ala. Ajak orang semaya hajat, ajak orang masjid semaya hajat. Seperti saat ni, setelah habis segala ikhtiar, tak baru tahu nak angkat tangan. Baru nak baca ayat kursi. Sebab apa? Orang kata mengosek tu melalu kat tu. Nak kata tu lah. Tak biasa naik kapal terbang. Kapal terbang tepuh awal. Biasalah. Bergegar ni. Mulalah baca Yasin. Baru nak baca Yasin. Jadi dalam keadaan biasa tak baca. Makna kita ni bila berada dalam keadaan cemas. Makna Allahu Akbar. Astaghfirullah. Semua pakat lagu tu berlaku. Maknanya. Sebab itu makna kita jadi dekat. Gabriel yang menjadikan dekat kita kepada Allah Ta'ala. Al-iftiqar. Kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah. Sifat takabur itu sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibenci mana bagi yang selain pada dia bersifat dengan takabur. Karena dia tu lari daripada
daripada real abdiyah. Takabur tu bukan sifat hamba. Kita jadi jauh. Jadi jauh takabur dengan ilmu misalnya. Orang alim yang sebenar dia semakin tawaduk. Dengan semakin banyak ilmu dia semakin tadarruk, semakin tawaduk. Makna semakin dia berasa dia tu makna terima kasih dia. Kerana Allah Ta'ala beri kepada dia. Orang lain tu yang tak beri support dia. Maka dia rasa sangat-sangat terima kasih. Dia tak boleh itu malaikan illa billahil aliyil azim. Tapi ada orang dia jadi takabur, dia jadi ujub, kerana dia nampak diri, dia panggil. Ujub itu maksudnya nampak diri. Nampak diri makna aku hebat, aku teror. Itu akan menafikan sifat abdiyah. Macam kita pakai kain kita selimut, tak nampak tubuh. Jadi sifat takabur itu akan menyaluti tubuh badan kita sehingga tak nampak abdiyahnya. Hak Allah Ta'ala nak itaklih, nak tengoknya, adakah dalam diri kita tu abdiyah, kehambaan kita. Jadi ketika saat kita bermusafir, itu di antara doa yang sangat dekat kepada istijabatillah. Karena ketika kita musafir, hati kita walaupun manusia ramai, tapi dia lain. Sebab itu makruh, kita orang laki-laki pun makruh kita musafir seorang diri. Dia kena ada teman. Sebab di antaranya ialah jadi kesik hati. Kita sampai ke tempat lain walaupun manusia ramai, tapi orang tak kenal kita. Jadi yang lain ialah ada juga setengah-setengah orang itu dia suka menyendiri, dia suka dia pergi, dia menasari dia tak mau. Itu jaran-jaran. Jadi maksudnya supaya tidak jadi kesik hati dan khususnya dalam agama dunia supaya kita tu boleh saling memperingatkan antara satu sama lain. Kadang-kadang kita tak teringat benda mudah pun kita tak teringat. Jadi bila ada saing, mana kita boleh saling orang panggil bantu-membantu, at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Begitu. Jadi Nabi umur 53 tahun. Nabi berumur 53 tahun. Setelah 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, barulah Nabi berhijrah. Walaupun sebelum daripada itu bertubi-tubi. Kalau kita baca sirah, sebab tu sangat dianjurkan kita tu baca sirah secara lengkap. Barulah kita faham, barulah kita dapat faham secara sangat benarlah bagaimana berlaku Isra' dan Mi'raj umpamanya. Ketika kita berceramah, mengajar tentang Isra' dan Mi'raj, kita tak punya masa yang cukup. Dengan sebab zaman sekarang, orang semua nak segera berlaku. 1 jam, 2 jam pun tak cukup. Dengan sebab tu, kalau versi kita, mula-mula kita nak menggambarkan kenapa berlakunya Isra' Mi'raj itu. Itulah background dia, latar belakang dia. Itu tidak sempat. Tapi kalau kita baca sirah secara lengkap, di sana kita akan dapat faham secara tak langsung perkara-perkara yang berlaku sebelum orang panggil Hijratul Rasul. Dan Isra' Mi'raj itu begitu dah dekat hampir dengan Hijratul Rasul. Jadi maknanya begitu 10 tahun Nabi berada di Makkah, yang masuk Islamnya daripada minal mustad'afin, golongan yang lemah, fakir, fuqara, masakin dan juga orang-orang makna hamba-hamba. Jadi situasinya, keadaannya umat Islam tak boleh nak menzahirkan Islam. Hamba-hamba disakiti pada tahap yang sangat melampau, yang tak tertanggung oleh tubuh badan. Begitu mereka diseksa oleh tuan mereka. Orang lain tak boleh nak lagi. Dan begitu juga orang panggil, dari segi orang panggil menyakiti, dari segi tubuh badan, sama tu dan menyakiti hati, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum daripada hijrah ke Madinah, ada dah hijrah ke Habasyah. Namun cara kehidupan, iklim, udara itu tidak begitu sesuai. Mereka kembali semula ke Madinah. Begitu bertubi-tubi sebelum daripada hijrah ke Madinah, sudah ramai para sahabat mari jumpa dengan Nabi, minta dengan Nabi supaya berhijrah. Tak boleh dah ya Rasulullah, kami bimbang, kami takut sangat-sangat, kami diseksa sampai satu tahap kami tidak mampu menanggung keseksaan itu. Kami bimbang, kami dimurtadkan. Itu sahabat duk bimbang. Jadi sahabat-sahabat duk mengadu kepada Rasulullah untuk menyelamatkan akidah. Bukan apa makna mereka tu takut akidah. Mereka bimbang satu masa keadaannya mereka diseksa pada satu tahap yang mereka akhirnya mengaku kalah. Menuruti orang panggil mana apa yang dimahukan oleh orang panggil orang yang menyeksa mereka itu. Jadi mereka minta kepada Rasulullah untuk berhijrah.
Namun apapun kebijaksanaan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Nabi menunggu lampu hijau daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertindak sewenang-wenangnya, walaupun jelas nyata dah, maksudnya umat Islam tu duduk dalam keadaan sangat bahayalah. Jadi mereka perlu keluar daripada Mekah. Tapi Nabi selagi perintah daripada Allah Taala tak turun, Nabi tetap mana tidak berhijrah. Sehinggalah turunnya ayat mengizinkan berhijrah. Maka Nabi suruh sahabat-sahabat dulu yang berhijrah. Sebabnya masa tu Nabi tidak boleh dah menzahirkan dirinya kepada musyrikin Mekah. Kalau dapat ditangkap Nabi, jawab dia bunuhlah masa tu. Jadi ketika diizinkan berhijrah itu, Nabi berada dalam situasi begitu. Jadi Rasul suruh sahabat-sahabat dulu hijrah. Majoriti yang hijrah itu ialah maknanya masa ni. Jadi para sahabat berat hati. Kenapa kami hijrah dulu? Kita sama-sama susah, sama-sama senang. Tapi sebenarnya sahabat ini dia berat hati kerana mereka ni tidak mampu untuk berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa sehari itu menyebabkan mereka boleh jadi maknanya kalau kita kata tak boleh menanggung kesedihan kalau berpisah dengan Nabi. Mereka dah biasa bergaul dengan Nabi, kecintaan mereka itu sangat tinggi, sehingga mereka sangat bimbang, sehingga ada di kalangan sahabat-sahabat itu yang duk bimbang, duk menengung kalau di akhirat kelak kalau tak masuk syurga, tentu dah tak bersama dan tak berjumpa dengan Nabi. Kalau masuk syurga pun, tentu kelas syurga Nabi itu lebih tinggi daripada mereka. Duk bimbang, duk pusing. Sehingga benda ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi orang panggil melegakan mereka dengan mengatakan, mana al-mar'u mana ma'aman ahabbah. Seseorang itu dia serta dengan orang yang dia kasih. Di akhirat kelak, walaupun tingkatan syurga tidak sama, tetapi Allah Ta'ala beri peluang kita untuk bersama dengan Nabi. Sahabat ni masuk syurga itu tidak cukup bagi mereka. Kalaupun mereka masuk syurga, tetapi di akhirat kelak mereka tak boleh bersama dengan Nabi, tak suka dengan nikmat-nikmat syurga. Bukan tak menghargai. Ayatnya kerana kecintaan. Jadi mereka disuruh untuk oleh Rasulullah untuk hijrah dulu. Di Madinah sudah bersedia ada dua golongan yang menunggu kedatangan Nabi. Yang pertama ialah Yahudi. Yahudi ni semenjak zaman Nabi Musa AS. Selama 3,000 tahun mereka menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syirik kembara Nabi Musa AS berperan dengan orang kapur tu, orang kapur ni. Dan dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut mereka sesak di padang teh selama 40 hari. Pada 40 tahun, mungkin 40 hari. 40 tahun dan pada teh ni, dan umur mereka tu banyak. Umat zaman dahulu umur dia panjang-panjang. Jadi kalau 40 tahun itu, masuk nisbah dengan umur mereka tu, makna kalau kita 40 tahun itu, lebih daripada separuh dah. Kerana yang mencapai umur 80 pun jarang dah. Jadi apabila dah Nabi saat itu, mana Nabi Musa AS dalam siri kembara dia menjelajah bumi Allah Ta'ala ini semaunya, maka sampai di satu tempat, Nabi Musa berkata kepada anak-anak buah dia, kaum dia kata, tu tengok tu. Sejauh mata memandang, saujana mata memandang itu tanah bumi. Zatun nakhlah yang mempunyai pohon-pohon tamar. Di sinilah Nabi akhir zaman akan datang menetap di sini. Bila Nabi Musa AS sebut begitu, maka sebahagian daripada kaumnya meminta izin untuk menetap di bumi ini, menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Namun mereka sudah tentu tidak akan dapat menemui Nabi, yang tentunya ialah generasi yang anak cucu mereka. Lalu mereka pesan, setiap generasi pesan, jangan tinggalkan bumi Madinah ini, duduk di sini. Sehingga datangnya orang panggil Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Yahudi. Tapi akhirnya Yahudi ini dia tidak terima, tak beriman kepada Nabi. Mereka tahu Nabi Muhammad kali pertama mereka melihat sosok tubuh badan Nabi, mereka mengatakan, yes, inilah orangnya yang disebut sebagai Ahmad dalam kitab Taurah, dalam kitab Injil. Tak tumpah, salin tak tumpah. Maksudnya dalam Taurah itu tidak ada gambar, tapi gambarnya melalui ibarat.
Itu sudah cukup menggambarkan benar. Bila Nabi muncul, ni orang panggil di antara celah-celah bukit, maka mereka yang melihat. Satu lagi ialah golongan Ansar. Orang yang paling begitu tak boleh nak sabar duk tunggu-tunggu Nabi ialah Muhajirin. Ansar rasa pelik. Bapa puakmu ni bersungguh lebih daripada kawannya. Puak kawan ni tak biasa lagi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan lah, puak kawan lah sepatutnya lebih temu'ah. Apa puak demo jadi lebih daripada kawan pula. Orang Muhajirin menjawab bahasanya, kami tidak mampu untuk sabar untuk berenggan berpisah dengan Nabi walau sehari. Ni sekarang ni banyak hari dah Nabi ni tak sampai-sampai lagi ke Madinah. Sebab Nabi dia transit dulu dari Gua Thur. Nabi keluar pada malam Jumaat, mana transit dalam Gua Thur bersama dengan mananya orang panggil Abu Bakar. Ini malam Sabtu, malam Senin. Duduk dalam Gua Thur, malam Senin itulah barulah Nabi keluar daripada Gua Thur bersama dengan orang panggil dalal penunjuk arah jalan, itu Abdullah bin Muraikid, seorang yang kafir. Walaupun dia kafir tapi dia dipercayai. Itu boleh, ini dalil kepada boleh bermuamalah, boleh bekerjasama dengan orang kafir dengan syarat dengan syarat kita lebih kuat daripada mereka, supaya nanti kita ni tidak jadi makanan mereka. Kuat ni bukan sahaja dari sudut jumlah, dari sudut penguasaan sesuatu. Jadi kalau kita lebih lemah daripada mereka, tidak boleh kita bekerjasama, kerana memang sudah diketahui bahasanya orang kafir ni sangat khianat terhadap orang Islam, sangat berdengki kepada orang Islam. Cuma di sana dia ada jugalah kategori orang kafir ini. Ada orang kafir, orang Cina misalnya, dia bergaul dengan orang Melayu. Dia jadi kecenderungan dia. Orang-orang kafir yang ada kecenderungan yang orang panggil zahir minat kepada Islam, mereka ini termasuk dalam mu'allaf. Masuk dalam mu'allaf juga. Mu'allaf itu bukan saja orang yang baru masuk Islam. Maksudnya itu kita kena kenal pastilah, dan mereka boleh terima zakat. Semua daripada asnah zakat. Maksudnya kecenderungannya melalui cara bercakapnya, kedudukan, memang dia minat kepada Islam. Maka dia adalah mu'allaf juga. Jadi orang kafir itu dia ada bahagian dia yang anti kepada Islam dan orang Islam. Sebagaimana orang Yahudi, kafir harbi. Selain daripada Yahudi pun orang kafir harbi. Yang keduanya ialah mereka yang bersikap lunak kepada Islam. Dia tak marah kepada Islam dan orang Islam. Yang bersikap lunak ni dia ada dua. Satunya, walaupun dia lunak terhadap Islam, dia tak marah kepada orang Islam dan juga Islam. Dia meraihkan, dia melego. Tetapi dia tak mau masuk Islam. Mung ni duduk dekat masjid tu dengan azan sok-sok ni, ada Cina dekat masjid Kutong tu ada. Jadi ada orang Melayu dia kata, masuk Islam, dia kata, jangan sebut benda ni, aku tak sayang masuk Islam. Tapi aku tak marah kepada orang Islam, aku bersaing ni. Jadi orang kafir tu dia masih ada pembahagian. Maksudnya tidak semua orang kafir tu makna kita kena musuhi dia, tidak. Bahkan dalam istilah makna zimmi, cuma sekarang ni kita Malaysia kita ni nak kata zimmi pun dia tidak menepati ciri-ciri. Jadi maksudnya ialah dan ada yang kita dengar dia kata syibih zimmi jelah. Jadi para sahabat daripada golongan Muhajirin ini tak sabar-sabar. Nampak sangat kegelisahan mereka. Karena sebab Nabi malam Senin baru keluar daripada Gua Thur bersama dengan dalal saat ni, dan sampai hari Senin minggu hadapan. Bukan Isnin esok ke hari dak. Dan Nabi singgah di Quba 4 hari, masuk pada hari Jumaat. Dan setiap hari semenjak kabar angin mengatakan Nabi sudah keluar daripada Mekah. Padahal zaman hari itu tak akan sampai sehari semalam. Tapi begitulah, makna kadang-kadang orang ni fikiran dia tak ada nak fikir. Patutnya dak ditunggu buat apa. Mungkin baru Nabi baru keluar saja tak akan sampai dalam masa terdekat. Tapi begitulah, 3 golongan ini setiap hari menunggu di luar kota Mekah di tempat berbatu hitam. Tidak ada pohon kayu di situ. Bila tengah hari pakat balik belakang. Pada hari Nabi sampai ke Madinah, masuk ke Madinah, Ansar dan Muhajirin sudah kembali ke rumah kerana panah. Dia tak boleh duduk tengah-tengah panah ni, bahaya. Okey, dalam fiqh kita pun sunat ibrak mana bizuhri. Sunat bersejuk-sejuk dengan zuhur. Khususnya pada musim panah. Tempat kita ni tak ada musim panah. Maka bersejuk-sejuk dengan zuhur tu maksudnya mana semaya zuhur itu agak lewat sedikit dengan tidak menghilangkan pahala fadilah awal waktu.
Kerana cuaca sangat panas di tempat-tempat yang ada musim panas, cuaca sangat panas. Jadi kalau semaya masa tu tak kosong punya. Nah. Jadi sehingga teduh sikit-sikit. Itu untuk waktu zuhur sahaja. Dan tempat yang iklim panas, tempat kita tak ada masalah. Kemarau pun maknanya dia sekarangnya pula ialah masjid-masjid di Tanah Arab pun ada aircon. Jadi kalau kita pergi bulan puasa itu, bila kita transit di RNR itu, begitu turun daripada bah tu, Allah, hawa panasnya ni. Kerana musim puasa, bulan puasa tu biasanya musim panas. Bila masuk dalam masjid, oh lega sedapnya, nyamannya, aircon. Jadi sekarang pun di sana pun maknanya lengkap dengan aircon. Di mana-mana saja makna aircon. Jadi maksudnya, tujuan ibrah itu ialah supaya kita semaya dengan penuh khusyuk. Sebab gangguan kalau dah terlalu panas, tak selesai tu nak khusyuk macam mana? Tu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi, makna Nabi hijrah yang menunggu-nunggu Nabi itu ialah 3 golongan ini. Muhajirin Ansar dah panah balik ke rumah. Tapi Yahudi dia degil, makna dia tunggu lagi sehingga Nabi itu sampai. Lalu mereka tu menyeru, melaung-laung panggil orang-orang Islam. Ni habuan kamu sudah sampai dah. Jadi setelah melihat susuk tubuh badan Nabi SAW, mereka yakin tak bertukar dah. Itulah orang yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurah, mana sebagai Ahmad. Tapi mereka tak beriman. Mereka mengenali Nabi itu seperti kenal anak mereka itu yang disifatkan oleh Allah Ta'ala. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu, ya betul adalah Rasul Nabi, serupalah, samalah macam mereka mengenal anak-anak sendiri. Anak kita kita pergi mengambil anak di sekolah, pakai seragam sama. Kita kenal anak kita. Pengenalan yang paling mantap ialah pengenalan ibu bapa terhadap anak-anak. Tak bertukar dah. Hak kembar dia tak bertukar dah. Kita duk salah sama, duk sebut ni, salah satu daripadanya. Makna dia tahu dia ada pedoman dia, ada pecamian dia, ada beza. Cuma kita tak buat perhatian, kita tak tahu perbezaannya. Jadi begitu Yahudi ini, dia tahu Nabi itu benar tapi mereka tak terima. Tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Jadi orang Arab, sedangkan Yahudi dia duduk balah sokmo dah dengan bangsa Arab ni. Jadi maknanya di Madinah itu ada Bani Quraizah, Bani Qunaiqah, Bani Nadir. Tiga-tiga itu akhirnya telah dihalau oleh Nabi kerana mereka ingkar janji. Bersekongkol bekerjasama dengan musyrikin, antara musyrikin tu. Dan 40 tahun maka berpindah ia ke Madinah. Dan diam ia, menetap ia pada Madinah 10 tahun. Dan wafat ia padanya pada Madinah. Wafat di Madinah. Dan dikuburkan akan dia pada tempat wafatnya, iaitu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya sekarang ini disebut sebagai Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Tapi samalah. Kalau di Mekah orang berebut nak pergi cium Hajarul Aswad, kalau di Madinah orang berebut nak masuk dalam Raudhatun Nabi. Kerana ada janji-janji kelebihan fadilat kalau boleh berada di situ melakukan ibadat di situ. Jadi itu bukan suatu benda yang mudah lah kita berhadapan kerana manusia ramai memang. Maknanya orang panggil kita berhadapan dengan halangan, antara halangan polis lah. Tidak akan membenarkan kita melakukan pada masa-masa tertentu. Yang tak boleh kita nak dobik masa mana. Hanya perlu sentiasa mengintai. Dan wafat ia padanya pada Madinah. Dan dikuburkan akan dia akan Rasulullah SAW pada tempat wafatnya Nabi, iaitu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan adalah umurnya sallallahu alaihi wasallam 63 tahun dengan kiraan tahun Qamariyah, makna tahun hijrah lah. Sebab kerana apa pula nak kira dengan tahun Masih Nabi
Walaupun memang ada dah tahun Masihi, jadi mereka ni tak guna tahun Masihi. Jadi tahun Islam itu, hijrah itu ialah bermula daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Maulid, bukan sebagaimana tahun Masihi itu ialah iktibar kepada hari lahir Nabi Isa alaihi salam. Kerana maknanya ada musyabahah. Dia payah juga nak buat takwin tu. Nak buat takwin Islam itu maksudnya bermula tahun berapa. Di situ berlaku pertikaian sahabat-sahabat. Macam-macam. Ada setengah kata kita buat hari lahir Nabi sebagai tahun mana tarikh permulaan. Tapi sebahagian sahabat menjawab itu tak boleh. Itu kita duk tiru. Mana orang-orang Kristian. Tu. Macam-macam cadangan daripada sahabat-sahabat. Yang akhirnya Allah Ta'ala terima. 60 mana hijrah Rasul Nabi maknanya umur Nabi 63 tahun. Qala muallifur rahimahullah taala dan wajib i'tiqad. Muallif ulang semula. Apa ulang semula? Sebab lama dah ni banyak dah jumlah. Dia panggil jumlah yang ada di dalam kata wajib sini, wajib di i'tiqad, mana muqtaqadat yang wajib. Termasuklah mana diulangi sebab dah banyak dah konten dia sini. Jadi sekarang dia sebut semula. Supaya kita takut kita keliru. Ni masuk dalam jumlah apa ni? Wajib i'tiqad ke sunat i'tiqad. Dan wajib ataupun harus i'tiqad. Ada mana wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad bahawa syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasahkan sekalian syariat segala rasul yang dahulu-dahulu ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami' wa tub alaina ya maulana innaka antas. Allahumma inna nas'aluka wa inabatal mukhbitin wa syukras sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah.